أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dalam siri perbincangan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran ataupun tata tertib pembaca Al-Quran. Dan hari ini kita masih lagi dalam bab yang pertama, iaitu bicara tentang keutamaan membaca Al-Quran dan mengajinya. Dan hari ini kita akan sambung kepada fasal yang berikutnya, iaitu yang bertajuk banyak hasanah diperoleh oleh pembaca Al-Quran. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Rawahu Tirmizi. Maksud daripada hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa barang siapa yang membaca suatu huruf dari kitab Allah Ta'ala, maka baginya suatu hasanah, yakni kebaikan. Dan suatu hasanah itu berganda 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya suatu huruf. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Muslimin muslimat rahimakumullah, daripada hadis yang kita bacakan pada hari ini jelas menunjukkan tentang kelebihan serta sebenarnya hadis ini memberikan motivasi kepada kita supaya sentiasalah kita berdamping dan membaca Al-Quran walaupun dengan satu ayat. Bayangkan tuan-tuan, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, siapa yang membaca satu huruf daripada ayat-ayat Al-Quran maka akan diberikan 10 kebaikan. Dan kata Nabi, tidaklah aku katakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi apabila dibacakan alif maka dikira satu huruf dan satu huruf digandakan 10. Masya Allah, bayangkan tuan-tuan, dalam 3 huruf alif, lam, mim itu sahaja Allah Subhanahu wa taala memberikan lipat ganda ganjaran sebanyak 30 gandaan ganjaran pahala. Tuan-tuan, inilah yang Allah Ta'ala sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam suratul Mulk Allah Ta'ala sebut untuk menguji kamu, ayyukum, siapakah dalam kalangan kamu yang lebih baik amalannya. Kerana pahala, kebaikan serta ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Tuan-tuan bayangkan, sekiranya 27 kali ganda pahala solat berjemaah umpamanya Allah Ta'ala letakkan di atas tikus jadah, pastilah berebut orang dalam kalangan orang Islam, dalam kalangan orang mukmin akan hadir solat berjemaah di masjid. Tetapi itulah hakikat ujian dalam kehidupan ini. Allah Ta'ala hadirkan ganjaran bagi mereka yang melakukan kebaikan, dan Allah Ta'ala berikan ancaman bagi orang yang melakukan kejahatan. Kedua-dua kebaikan dan ancaman ini tidak nampak di mata kasar. Kenapa Allah Ta'ala lakukan semua ini? Allah Ta'ala takdirkan semua ini berlaku untuk menguji manusia, siapakah dalam kalangan kita yang paling baik amalannya. Maka begitu juga dengan bacaan Al-Quran ini. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, kalau kita membaca suratul Fatihah sahaja pun sudah berapa ratus huruf, yang dikalikan 10 menjadi berapa ribu hasanan ataupun berapa ribu kebaikan. Apatah lagi kalau kita baca satu juzuk Al-Quran, berapa puluh ribu atau ratus ribu hasanah yang akan diperoleh. Namun begitu, kata Al-Imam Nawawi, kita masih malas membaca Al-Quran, dan kita kena tanya kenapa. Inilah yang perlu menjadi persoalan kepada diri kita muslimin muslimat sekalian sebagai muhasabah. Sedangkan bacaan 3 huruf alif, lam, mim pun digandakan sebanyak 30. Kenapa kita tidak mahu merebut sekurang-kurangnya membaca satu muka surat dalam ayat dalam Al-Quran dalam masa sehari?
sekiranya itu pun menjadi satu keberatan buat kita, maka kita kena muhasabah, kita kena istighfar banyak-banyak tuan-tuan. Kemungkinan dosa yang kita lakukan melekat di hati menyebabkan kita malas untuk melakukan ibadah. Dan ini kata para ulama, hadis ini menjadi petunjuk, petanda bahawa ibadat membaca Al-Quran ini sangat-sangat istimewa di sisi Allah Ta'ala. Bukan sahaja bagi pembacanya, malah juga bagi pendengarnya. Tidak ada ibadah yang lain, dengan hanya mendengar sudah mendapat pahala. Sebab itu disebutkan oleh para ulama, 3 keadaan yang mana kita perlu mengambil perhatian apabila dibacakan ayat Al-Quran. Yang pertama, apabila bacaan Al-Quran di dalam salat yang dibacakan oleh imam, yakni selain daripada suratul Fatihah. Yang kedua, bacaan Al-Quran secara mubasyarah ataupun secara terus ataupun live di luar daripada salat. Dan yang ketiga, bacaan Al-Quran yang dirakam sebelumnya ataupun dalam keadaan yang kita kata lain selain daripada live. Maka di 3 keadaan ini dibahaskan oleh para ulama, bagaimanakah kita perlu berakhlak dengan bacaan Al-Quran yang mana dibacakan pada 3 keadaan ini. Pun begitu, walaupun kita kena mengambil perhatian yang lebih terhadap keadaan-keadaan ini, mendengar bacaan Al-Quran sangat-sangat berpahala dan menjadi satu ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam suratul A'raf ayat 24, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maksudnya apabila dibacakan kepada kamu ayat Al-Quran, maka dengarlah akan ia serta diamlah dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya supaya kamu beroleh rahmat. Mendengar bacaan Al-Quran sahaja pun boleh mendatangkan rahmat ke dalam jiwa. Manakan tidak, Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam, terbuka hatinya untuk menerima Islam hanya dengan mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh adik beliau. Ketika mana dalam Sayyidina Umar dalam perjalanan dengan niat untuk membunuh Nabi SAW, apabila mendengar bacaan Al-Quran daripada surah Taha yang dibacakan oleh adik beliau sendiri, terbuka pintu hatinya untuk memeluk Islam. Inilah kelebihan Al-Quran yang kita semua patut sedar, dan patut kita mengambil peluang untuk sentiasa memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Bayangkan seperti mana yang kita sebut pada siri yang lepas. Seperti mana yang kita sebut pada siri yang lepas, sangat-sangatlah rugi bagi mereka yang ada kelebihan untuk membaca Al-Quran tetapi dibazirkan begitu sahaja, tidak dibacakan Al-Quran, tidak beramal dengan Al-Quran dalam kehidupannya. Sangat-sangat satu perkara yang merugikan buat dirinya. Mudah-mudahan hadis yang kita baca pada hari ini, secara ringkas kita menjelaskannya, dapat memberikan motivasi, semangat kepada diri kita. Bacalah Al-Quran walaupun 1 huruf sehari tuan-tuan, kerana pada 1 huruf itu sudah pun digandakan 10. Bayangkan sekiranya kita membaca 1 surah ataupun 1 muka surat sehari, berapa banyak dah pahala yang Allah Ta'ala lipat gandakan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.